pada malam ini akan sambung 2.3. Kalau sempat kita 2.4. Tapi saya rasa 2.3 tu pun dah okey. Okey, pelajar, langkah yang pertama, tolong ambil masa, jawab dulu apa yang saya bagi dalam grup WhatsApp. Semua dah dapat ke? Okey, bagi respon. Sekejap. Yang penting semua dah dapat. Sebab kita nak masuk sini 2.1 dan 2.2. Okey, pelajar, tolong tulis di chat dah dapat atau tidak bahan yang saya bagi dalam WhatsApp. Kalau awak senyap aja, macam mana saya nak mula? Sebab kita, okey, kalau dah ada, pelajar jawab dulu 1.1 dan 2.1, 2.2. Okey, cuba jawab dulu. Okey. Jawab 2.1 dan 2.2. Saya bagi masa sikit lah. Okey, tengok betul-betul ya. Pastikan format dari segi kita menjawab soalan itu betul ya. Saya ambil bahan tu daripada kawan saya di Kelantan. Okey, saya tengok balik bahan dia. Banyak saya berkongsi dengan dia. Pelajar nampak. Okey, pelajar teruskan latihan dulu. Sementara tunggu rakan-rakan kita masuk. Okey, saya nak buka fail ni. Sepatutnya kita ada 15 orang. Tapi saya tengok di sini baru ada 11. Ada 13. Dua saya 11 lah. Okey, pelajar jawab dulu. Saya bagi masa. Sebab nak menjawab sejarah ni, dia kena mengambil sedikit masa lah. Dia tak boleh kelang kabut dia. Okey, nota ini. Saya ada 2 akaun saja. Yang awak nampak gambar santai sejarah tu. Sebab saya kena backup dengan iPhone. Kalau hilang, ada lagi Okey, pelajar. Kita nak pastikan kita sambil-sambil kita belajar, yang pasti kita sudah dapat memahami kaedah dan cara menjawab struktur dan esei dengan baik.
Pada minggu lepas kita dah buat tentang objektif. Jadi hari ni kita nak perincikan balik soalan struktur. Cuba pelajar tengok di sini. Bila kita tengok struktur, pemberatan markah dia macam mana. Saya harap kita ulang balik ya. Minggu lepas saya dah tekankan. Saya ulang balik, saya nak tengok pelajar ingat tak ingat. Itu yang paling penting. Walaupun saya dah buat, kita ulang kaji ni, pelajar tengok baliklah. Okey. Soalan yang pertama ni. Pelajar boleh rujuk buku teks 2.1. Ini. Latar belakang sejarah Perlembagaan Malaysia. Di mana kita nak tengok, pelajar buka buku teks yang saya dah bagi tu boleh jadikan rujukan. Semua pelajar pun dah dapat buku teks. Walaupun kita banyak PDPR ya. Jadi saya harap kita masih okey lah. Kenapa line saya ni? Dia tahu. Okey, dah jawab dah kan? Pelajar boleh sharekan jawapan dengan saya di chat pun boleh. Untuk kita dapatkan bimbingan menjawab tu. Okey, cheerleading. Perlembagaan ialah undang-undang tertinggi. Yang ini kita belajar ni. Pada minggu lepas. Okey, cheerleading dia dah bagi jawapan. Minggu lepas ramai dah bagi jawapan yang betul. Cuma hari ni, saya nak ulang balik. Bila markah 2, ingat maksud perlembagaan, kita hanya bagi 2 poin saja. Jawapan cheerleading tu dah betul dah. Ada lagi jawapan lain yang pelajar boleh bagi jawapan. Di sini kalau kita tengok, perlembagaan bermaksud, okey, pelajar boleh tengok dan boleh tanda jawapan awak sendiri. Kita ada 2 di situ. Undang-undang tertinggi. Dah dapat jawapan dah. Cheerleading dia bagi sebagai teras. Teras ni macam tiang lah. Teras pemerintahan negara. Okey. Di mana kita dapat poin di sini? Saya akan gariskan. Undang-undang tertinggi. 1. Teras pemerintahan negara. Ada lagi jawapan lain? Pelajar boleh tengok ada tak jawapan lain? Kalau saya boleh tengok. Kalau ada, pelajar tolong bagi respon. Boleh on mic. Kalau nak on mic. No problem. Rohini ada nak bagi jawapan? Rohini minggu lepas tak masuk kelas ke? Rohini? Minggu lepas tak join kelas ke? Okey, yang lain cuba tengok jawapan awak. Ngui Sui, ada jawapan lain? Cheerleading. Baru seorang saja cheerleading bagi jawapan. Kita ada lagi yang lain? Caranya apa jawapan? Okey, tengok ini soalan. Dia nak 2 poin saja. Perlembagaan bermaksud undang-undang tertinggi sebagai pemerintahan negara. Teras. Teras ni saya ulang balik sebagai
tiang lah. Kalau runtuh, tak ada undang-undang, macam mana kita boleh memerintah negara? Okey. Saya nak syarahnya bagi jawapan nombor 2 ni, B. Okey, 2 undang-undang. Yang lain tolong tak perlu bagi respon. Hanya syarahnya saja bagi jawapan. Nyatakan 2 undang-undang yang mempengaruhi undang-undang zaman Kesultanan Melayu Melaka. Saya minta syarahnya bagi respon. Boleh rujuk di sini. Dekat buku teks ni. Pelajar nampak. Undang-undang di sini, kita ada undang-undang Inggeris. Kita bukan nak jawapan itu. Kita nak undang-undang ini. Soalan itu di sini caranya. Okey? Apa jawapan? Kalau awak senyap, macam mana saya nak buat kelas? Terlepas saya dah cakap dah. Kita kena aktif. Fizi kata Undang-Undang Melaka. Syarahnya kata Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Tengok. Okey. 2 jawapan yang berbeza di sini. Kalau kita tengok di sini pelajar, Hukum Kanun. Fizi. Okay, good. Fizi Okey, syarahnya good. Masih. Okey, cuba tengok jawapan ni. Kalau kita tengok jawapan ni, banyak jawapan sini respon. Hukum kanun, hukum kanun, hukum kanun Melaka. Okey, good. Kita tengok balik pada buku teks ni, kita nampak di Melaka ni dia ada 2 undang-undang besar. Satu ialah hukum kanun, satu laut. Minggu lepas saya dah bagi tahu dah, kanun darat, undang-undang laut, laut lah. Jadi, soalan ni simple saja. 2 undang-undang yang mempengaruhi. Pelajar nampak huruf Roman, automatik kita tulis, terus saja. Hukum Kanun Melaka. Katakan awak buat huruf kecil. Tak apalah mungkin tak ada kesilapan di situ. Undang Laut Melaka. Cuma kalau macam ini tak digalakkanlah. Nombor 2 ni yang saya buat. Ini cuma saya nak terangkan pelajar saja. Okey. Di sini dia boleh soal lagi kalau dia nak tanya undang-undang negeri lain. Di sini kita nampak ada pecahan kepada undang-undang negeri lain. Macam ini hukum kanun Pahang, Kedah, Johor, Undang-Undang 99 Perak. Jadi pelajar kena tahu juga di sini. Okey. Tadi kita jawab maksud undang-undang tertinggi, teras pemerintahan. Okey. Kita dah pasti 2 struktur. Kita dah dapat 4 poin. Ini penting ni Bila kita dapat markah awal-awal ni, kita akan rasa seronok. Okey. Nampak dia ikut urutan soalan kan? Okey. Next soalan, dia tanya 2 undang-undang yang diperkenalkan oleh Inggeris. Cuba kita tengok pada muka surat 23. Okey, sekarang kita berada di sini. Okey, di sini kita punya undang-undang. Baik. Saya ingatkan undang-undang Inggeris ni, tolong ingat nama negeri Selat. Ada 3 negeri Selat. Tolong ingat Sabah dan Sarawak. Okey. Dia masih 2 poin. Mungkin Jason boleh bagi respon kot. Jason mungkin boleh tulis jawapan di chat. Ataupun nak on mic pun boleh. Okey. Kita tunggu jawapan daripada Jason. Okey, cuba Jason. 2 undang-undang Inggeris.
Sebab Jason belum jawab lagi ni. Okay, the Sarawak Application of Law. Okay, good. Jawapan itu dah confirm betul. Tapi sebelum Jason, sebelum Sarawak tu, dia ada satu lagi jawapan. Mungkin Jason tertinggal. Itu dapat satu markah tu. Yang perlu kita tengok di sini ialah, nampak ni, Charter of Justice. Yang ini hanya di Negeri Selat saja. Good. Okay. Nampak ada Sarawak Application. Kalau yang tulis macam ini, ada Sarawak Application of Law Ordinance. Kata N tertinggal, tak apalah. Jadi pemeriksa mungkin terima jugalah. Dan Charter of Justice. Good. Ini kita nak terjemahkan kepada jawapan. Saya suka kalau kita tengok dulu. Oh, dia ada huruf Roman. Markah pun 2. Terus kita direct lah. Okay, the charter. Kita kata situ. Charter of Justice. Okay. Dan satu lagi ialah the Sarawak Application. The Sarawak Application. Katakan saya buat ringkas macam itulah untuk hari ni lah of Law Ordinance. Of Law Ordinance. Dia Sabah pun sama. Kita tengok Sabah pun dia masih menggunakan istilah yang sama. Okey, kenapa saya kata sama? Dia Sarawak Application of Law Ordinance 49. Beza sikit saja. Cuma tak ada the. Sabah Application of Law Ordinance 1951. Yang bezanya ialah ini saja. Yang lain okey. Good. Terima kasih Jason. Kita nampak di situ. Soalan ni masih senang. Okey, barulah kita tengok 6 ini. 6 markah fakta. Dan soalan ini yang terakhir ialah kebat. Okey, cuba tengok dekat latihan awak. Kita nampak di sini. Kita garis dulu apa dia nak. Pada pendapat anda. Kita tukarkan kepada saya. Okey. Mengapa kita perlu mendaulatkan perlembagaan? Kenapa kita perlu memastikan undang-undang ini kita patuh? Itu maksud. Kenapa kita pastikan undang-undang itu dihormati? Okey. Siapa yang boleh bagi respon? Sebab ini bila kebat, dia mungkin memerlukan respon yang tinggi sikit lah. Okey, kita tengok. Mungkin Ngoi Suyi. Ngoi Suyi belum bagi respon. Ngoi Suyi. Ngoi Suyi boleh bagi respon. Okey. Kita tengok jawapan daripada Ngoi Suyi dulu. Kalau ada. Okey, cuba ataupun siapa-siapa nak bagi jawapan. Boleh siapa-siapa nak bagi jawapan? Sebab soalan kita ni, dia kebat sikit saja. Bukanlah kita rasa berat sangat. Mengapa kita perlu mendaulatkan perlembagaan? Kenapa perlu? Mestilah perlu. Kita perlu mendaulatkan perlembagaan kerana dia mesti mula jawapan pada
pandangan saya, menurut pendapat saya, boleh. Pada pandangan saya, perlembagaan perlu didaulatkan kerana apa? Kita tengok situ. Kenapa kita nak? Biasanya jawapan macam ini, dia ada pada rumusan. Kalau kita tengok sedikit rumusan, pada muka surat akhir-akhir, sebelum kita masuk 2.2. Kita nampak di sini, ini kita kata rumusan lah. Okey. Di situ dah ada point. Kenapa kita mendaulatkan perlembagaan? Okey? Okey, supaya negara asing tidak campur tangan. Okey, Jason, kita pegang dulu. Okey, kita tengok lagi jawapan lain. Apa lagi jawapan yang boleh kita gunakan? Dan kita kena ingat, jawapan kita kalau boleh, fakta, huraian, contoh, inferen. Okey, Chia-Li-Ting dia bagi fakta. Saya ambil jawapan Chia-Li-Ting ni. Dia kata dapat menjamin kesejahteraan. Saya kopikan jawapan ni. SJB punya jawapan tu agak menarik, panjang. Okey, pada pendapat saya, kita perlu mendaulatkan perlembagaan kerana, komen jawapan ni. Baik jawapan ni. Saya letakkan di sinilah. Dia boleh copy dah tadi, saya dah copy. Copy ni. Saya bawa ke sini. Okay, paste. Sepatutnya dia masuk. Dia tak masuk, tak apa. Kalau kita tengok jawapan, dia boleh lengkap lah. Pada pendapat saya, kita perlu mendaulatkan perlembagaan kerana ia menjadi panduan serta kawalan. Good. Dalam proses pemerintahan negara. Panduan satu, pemerintahan negara. Good. Selain itu, rakyat akan merasa tenang dan selamat kerana negara kita hidup dengan aman. Mungkin kita boleh tambah kerana, sambung lagi tadi, di mana rakyat semuanya mematuhi undang-undang negara. Ada fakta, ada huraian, ada contoh. Ekonomi juga maju dan memboleh negara kita bersaing, dan memboleh negara kita mempunyai daya saing yang tinggi. Good. Ada fakta, ada huraian, cuma tak ada contoh, ada inferen. Kalau kita saya ni, kalau jawapan biasa, kita bagi 4 lah. Kalau jawapan ini holistik, mungkin dapat 3 saja. Itu sebab saya kata hati-hati. Cuma pelajar perlu tambah. Kenapa negara kita aman? Contohnya, semua rakyat telah mematuhi undang-undang. Ataupun tak nak sebut telah pun tak apalah. Rakyat mematuhi undang-undang negara. Jadi baru negara kita tenang. Okey. Nampak di sini. Menarik kan? Jawapan tadi. Okey. Kita dah habis satu soalan yang pertama daripada Cikgu Sarapa ni. Okey. 2.2. Kita tengok soalan ni. 2.2 ni, cikgu hanya nak beri sedikit bimbingan saja tentang soalan esei. Nampak sini soalan esei. Markahnya ialah 6,
6, 8. Dia tak kisah dia nak bagi. Mungkin dia nak bagi 4, 8, 8 ataupun 6, 8, 8, 4 atau pulang. Dia tak ada kata tetap. Okey. Katakan soalan macam ini. Ini soalan dia. Struktur kita dah jawab. Okey. Dia kata galurkan sejarah pergumbalan perlembagaan persekutuan. Kalau macam ni ramailah pelajar yang tak dapat menjawab. Sebab kata kunci ni galurkan. Diminta kita ceritakan. Kalau kita ceritakan ikut kronologi, lagi baiklah. Kronologi. Ataupun, salah G pula. Ni, kronologi ataupun urutan. Eja pun dah. Kejap salah, kejap betul. Okey. Kalau kita tengok, macam mana kita nak gubal perlembagaan ni, kita boleh pindah. Nampak? Sejarah kita ni, oleh kerana dia minta galurkan, kita kena cerita kalau boleh daripada tahun. Nampak ni 1877. Ini bermulanya sistem residen di Perak. Itu sebab kita tengok dia pun di Perak. Nampak gambar Raja Yusof. Okey, ini sebelum Perang Dunia Pertama. Semasa pendudukan British. Selepas Jepun datang, Jepun kalah, kita tengok pula pada waktu Malaya Union. Ini, kita tengok waktu Malaya Union macam mana undang-undang kita. 3 tu, Negeri Melayu Bersekutu, Tidak Bersekutu dan juga Negeri Selat. Kita nampak undang-undang ni digubal. Next. Okey. 46 tak lama. Sebab kita pergi pula 48. Ini Persekutuan Tanah Melayu. Yang mana kuasa raja. Pelajar ingat sini saja. Yang ini kuasa raja kita telah dikembalikan. Dan dia adalah titik tolak pembentukan kerajaan persekutuan. Yang ini, semua undang-undang pada waktu itu raja tak ada berkuasa. Digubat oleh siapa? Tengok ada 2 sini. Satu Majlis Undangan Negeri. Satu Majlis Persekutuan. 2 ni ingat pun dah okey dah. Sebab 2 ni, Majlis Undangan, kita buang undangan, dia jadi Majlis Negeri. Ada 3 ni. Jadi kalau kita tengok di sini pelajar, tu saya kata soalan ini, 6 markah, ramai pelajar akan hilang markah. Okey. Clear Ada nak tanya setakat ini? Okey, sebab apa? Sini saja soalan fakta. B dengan C, ini adalah soalan kemahiran berfikir. Jadi kalau pelajar jumpa soalan macam ni, alangkah untungnya pelajar. Sebab kita punya pemberatan markah ini 14 markah ialah kebat. Apa nak lagi? Okey, baik. Ini simple lah. Mengapa kita perlu patuh undang-undang? Dia macam jawapan tadi lah. Yang ini hampir sama dengan jawapan ini. Hampir. Okey, saya anggap ia itu selesai lah. Okey, soalan C. Dia merupakan elemen. Elemen ni adalah perkara. Okey. Yang perlu kita pertahankan. Jelaskan tanggungjawab anda bagi mempertahankan perlembagaan. Apa tanggungjawab kita? Salah satunya ialah mematuhi undang-undang. Sama jawapan tadi. Nombor 1. Pelajar catat pada poin awak tu mematuhi undang-undang. Yang kedua, menghormati pemerintah. Dia beza menghormati pemerintah dengan
menghormati raja. Ini baru poin saja. Menghormati raja. Maksudnya, bagaimana kita nak menghormati pemerintah dan raja ini, sentiasa memastikan agar kita mematuhi segala arahan dan panduan yang diberi. Khususnya waktu COVID ni lah. Pemerintah telah tetapkan apa? Semua. Okey, JB kata, bersatu padu antara satu sama lain. Good. Itu tanggungjawab kita lah. Sebab bila perlembagaan ini, dia perlu ada satu cooperation semua rakyat. Kalau JB nak tambah jawapan, kita kata bersatu padu kerana rakyat negara kita ini, rakyat terdiri dari pelbagai kaum. Bagi contoh. Itu bersatu. Itu pada saya, dia lebih cantik soalan B. Kalau C ni, sebab macam mana kita nak pertahankan perlembagaan. Kita kena pastikan semua rakyat patuhlah, termasuklah orang asing ataupun pendatang asing ataupun pendatang yang diizin parti ataupun padi. Diizin padi. Okey, Cialiting tidak melakukan jenayah. Okey. Betul lah tu. Kita nampak itu dah menarik. Kerana rakyat terdiri daripada kaum tadi. Okey. Saya rasa kita dah menjawab sedikit latihan kita daripada 1.1 2.1 dan 2.2. Okey. Jelas pelajar? Kalau jelas boleh tulis di chat supaya bila kita dah masuk 2.3. Okey, terima kasih. Sebab kita nak masuk 2.3. Walaupun sekolah belum masuk, tak apa. Kita lebih awal dari kita tak tertinggal lah. Sebab kita tak pasti sekolah kita buka bila. Okey. Pelajar boleh rujuk kembali pada buku teks yang saya dah bagi dalam bentuk scan tu. Kita nak pergi 2.3. Dia 2.3, 2.4 ni pendek je. Okey. Kita nak tengok ciri-ciri perlembagaan. Sedikit saya dah masuk minggu lepas. Saya nak ulang balik bagi jelas. Ciri perlembagaan. Okey. Suka saya ingatkan kalau ciri ni maksudnya page lah, pasal. Ciri-ciri apa yang ada. Okey. Ciri-ciri ni, kalau kita tengok ni, dia ulang balik Perlembagaan merupakan peraturan tertinggi. Dia kata menjadi panduan. Dalam sistem undang-undang kita ni, dia ada dua. Pelajar boleh garis di situ. Satu tradisional. Tradisional ni lama lah. Dan moden. Moden ni zaman hari inilah. Tradisional ni zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kita akan tengok dua ini. Kita nampak dua muka surat ni. Tak banyak pun. Okey. Tengok pada ciri tradisional. Sebab di sini mungkin dia boleh bagi 4, 6 ataupun 8 poin. Kita nak keluarkan satu-satu. Okey. Dia bagi huraian apa? Dia kata di sini, zaman Kesultanan Melayu Melaka, negeri Melayu ini diperintah berdasarkan pemerintahan beraja. Yang ini satu. Raja ni sebelum Islam lah. Dan mereka ini
memiliki kuasa penuh di negeri masing-masing. Okey, kita letak sini 2. Okey, yang ini zaman dulu. Sampai hari ni pun hampir sama lah. Baik, dia kata setelah kita merdeka. Ini saya letakkan warna merah. Tadi zaman Melaka. Selepas kita merdeka tahun 1957, dia diteruskan. Ini yang kita dah buat sebelum ini ni. Iaitu tentang sistem demokrasi berparlimen. Kalau kita nampak di situ Okey. Pelajar ingat demokrasi, pelajar dapat markah. Siapa yang memerintah? Okey. Kita nampak di sini dia kata apa? Yang di-Pertuan Agong sebagai pemerintah tertinggi. Apa kuasa agung? Okey, kita nampak, kita ambil huruf M2. Mengampun dan menangguhkan hukuman. Maksudnya kalau orang bersalah, agung boleh ampunkan. Tapi dengan syarat-syarat tertentu lah. Bukan boleh ampun. Tapi mereka yang berautoriti lebih mahir dalam ini. Sebab agung juga mendapat nasihat daripada polis, tentera dan sebagainya. Menangguhkan hukuman orang yang disabitkan kesalahan. Okey. Pelajar dah dapat 2 di situ. Satu lagi ialah M yang ketiga, membuat pelantikan. Itu sebab nanti kita akan belajar dalam bab 3. Agung melantik siapa? Suruhanjaya pilihan raya, hakim dan sebagainya. Okey. Cuba pelajar tengok warna berbeza-beza cikgu letak. Hijau untuk kuasa agung. Warna koko cikgu nak letakkan agung tu siapa. Okey. Yang ini ialah peringkat persekutuan. Persekutuan ni maksudnya ialah negara kita lah. Dia lari sikit Dia tak boleh lebih buku teks. Di sini kita scan setakat ini je kan. Okey. Di sebelah tak boleh. Di bawah ni, ini negeri. Okey. Sebab kita nampak, dia tak tulis sini peringkat persekutuan. Tapi bawah ni dia tulis peringkat negeri. Kita nampak. Di peringkat negeri, kita kena faham, kita ada raja. Kita sudah tentulah. Kalau kita nak ambil di sini, kuasa eksekutif ni yang mentadbir negeri. Kuasa eksekutif melalui Majlis Mesyuarat Negeri. Tertinggal sini satu. Raja merupakan ketua negeri. Maksudnya, raja ini mendapat nasihat daripada Menteri Besar. Daripada Exco. Itu Majlis Mesyuarat Negeri. Kalau tak jelas, bagi tahu cikgu apa itu ini? Okey, tak apa. Okey, ada tak kuasa raja? Sama juga macam negara, tadi. Saya letak dengan warna koko, masih huruf M. Iaitu mengampun. Sama tak? Sama kan? Menangguhkan hukuman. Ada tak dia melantik? Okey. Kalau disabit kesalahan oleh mahkamah serta perlantikan jawatan utama negeri. Ini jawatan utama negeri. Yang tadi negara. Dia beza itu saja. Jawatan utama negeri contohnya Datuk Bandar. Datuk Bandar Ipoh. Mesti kita tengok dilantik oleh mendapat perkenan daripada Sultan. Okey. Yang lain-lain itu kita nampak samalah. Raja ataupun agung ini dia boleh
memberi anugerah penghormatan, bintang. Maksudnya anugerah ni contohnya mungkin Datuk Seri. Penghormatan tu pingat apa itu kita nampak. Okey. Cuba pelajar tengok di sini. Pelajar tanda juga dekat buku teks awak benda yang sama. Okey, setakat ini clear. Cuba kita tengok soalan objektif berkaitan yang ini. Okey, ada tak soalan objektif? Okey, cuba tengok sini. Okey, kalau kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 4 semalam minggu lepas ni sampai 6 kita dah jawab minggu lepas. Okey, cuba kita tengok sikit nombor 7. Ini belum belajar ni. Nombor 7, nombor 8, nombor 9. Soalan yang kita belajar ni dia lebih pada nombor 6. Cuba pelajar ingat balik. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dia beza dengan 46 Dia punya point tu ialah titik penting pembentukan persekutuan. Okey, pelajar tengok dekat buku teks tu yang bawah itu. Di sini dia ada. Kalau kita letak tadi dia di sini Ini 1957. Ini kita nampak di bawah ini. Okey. Apa soalan? Cuba ingat balik. Cuba ingat jawapan balik. Apakah kandungan? Ini kita dah belajar tingkatan 4. Okey, cheerleading kata C. Okey, C. Ada lagi jawapan lain, rakan-rakan? Jason pun C. Okey, kenapa kita katakan C? Okey, kita tengok. Yang pertama, kuasa raja itu telah dikembalikan. Sebab dalam Melayu Union, dia di bawah British. Kewarganegaraan juga diketatkan. Itu maksudnya berkaitan dengan konsep jus soli itu diketatkan dengan syarat-syarat yang lebih ketat lah. Okey. Apakah perkara menjadi rujukan dalam Persekutuan 1957? Ini masih bab minggu lepas. Okey, ini kita nampak. Apakah perkara yang perlu diberikan, yang memang diberikan perhatian? Kita nampak di sini. Di mana kita nak cari jawapan ni? Pelajar boleh tengok pada sudut tepi ni. Nampak ni. Kerajaan persekutuan yang kukuh, kedudukan raja Melayu, istimewa orang Melayu, parlimen ada 2 dewan, kewarganegaraan yang sama. Okey, good. Tengok di sini jawapan. Apa jawapan yang pelajar boleh ambil? A atau B, C, D? Kita nampak kedudukan agama Islam ni tak ada kedudukan Raja Melayu. Ini pun sama. Okey, kita nampak ramai pelajar. Sebab kita kena faham. Kalau kita nak dapat markah yang baik, dia beza dengan KBSM. Sebab awak kena campur 2 dan kita ada peratus pengiraan dia. Kertas 2 berapa? 100. 60 soalan esei, 40 objektif, dan kita campur nanti dengan 100 markah kertas 2, 40 objektif. 140 nak dapatkan markah. Macam abang-abang awak, dia ada kertas 3. Awak tak ada.
Okey. Okey, kita clear di situ. Okey. Tak apa, bab ini tak ada, bab 3 tak nampak. Cuma kita tengok di sini ada tak? Bawah ni. Apakah kandungan parlimen menjadi terma rujukan dalam perlembagaan persekutuan? Ini pening sikit. Apakah kandungan parlimen? Okey, Jason dia kata A. Kita tengok jawapan lain. Ada lagi? Cheliting pun A. Okey, kita tengok di situ. Okey. Parlimen menunggu 2 dewan. Dewan Rakyat, Dewan Negara. Okey, tengok jawapan. Majlis Tertinggi. Tak adalah. Majlis Negeri. Ini zaman dulu. Dewan Perhimpunan ni contohnya Dewan Perhimpunan Perniagaan. Okey, good. Ramai boleh jawab dengan baik. Masih okey, bagus. Perlembagaan mempunyai 2 ciri utama. 2 ciri. Apakah ciri tersebut? Yang ini kita potong awal-awal. Tradisional. Okey, Cheliting kata tradisional. Okey. Good. Bagus. Ramai dapat jawab dengan baik. Okey. Jadi, soalan yang kita belajar dalam 2.3 ni, dia dah simple, kita nampak. Sebab dia ulang, itu sebab kalau pelajar, dia tak hadir satu kelas, dia akan terkejut. Sebab ciri ni, tradisional ni, kita dah belajar sikit pada sini. Tiba-tiba kita masuk sini. Sila ingat balik apa yang awak dah belajar minggu lepas. Dia tak masuk. Macam mana dia nak ingat? Okey. Kita ada ciri tradisional. Tadi dia kata ciri barat. Tak ada lah. Kalau moden, betul lah. Okey, kita sambung. Ciri moden. Ciri moden ni, kita nampak di sini, dia sambung 2 muka surat ni. Sebab buku ni di scan, kita ada 5. Nampak sini sambung. 1, 2, 3, 4. 3 ni ada 2 Okey, cuba kita tengok di situ. Okey, yang ini saya kena slow sikit sebab dia banyak fakta. Okey, kerajaan persekutuan. Tadi saya dah jelas dah. Kerajaan persekutuan diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Pemerintah utama dengan mendapat nasihat daripada Perdana Menteri. Okey. Kerajaan persekutuan, ciri moden, antara perkara utama disebut dalam perlembagaan tersebut kerajaan. Sebut payah. Dalam perlembagaan persekutuan adalah sistem kerajaan persekutuan. Okey, apa yang kita nampak di sini? Dia ada 2 benda yang perlu kita faham. Yang mana dalam kerajaan persekutuan ni, kita memberi pengagihan kuasa. Kerajaan negeri diberi kuasa dalam bidang tertentu. Yang maksudnya, kerajaan persekutuan tak sama. Contohnya dia bagi autonomi kepada Sarawak dan Sabah untuk menentukan tentang immigration. Tengok kita masuk Sabah dan Sarawak lain kan. Kalau Perak masuk Selangor mana sama. Yalah kita tak ada laut kan. Highway je. Okey, berkaitan dengan tanah, air dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, agama. Nampak sini. Yang ini sebenarnya, dia ambil jawapan yang atas tadi. Yang kita dah jawab, agama Islam, kerajaan persekutuan dan sebagainya.
Okey, apa itu agama Islam? Peruntukan dalam perlembagaan kita, agama Islam merupakan antara ciri tradisional. Maksudnya, zaman Melaka dah ada. Cuma, bila British datang pada waktu itu, ini kita nampak British agak kontra sikit. Zaman British, Raja Negeri Melayu tidak menerima nasihat. Raja ni tidak perlu menerima nasihat yang bukan British tahulah. Contohnya berkaitan dengan apa? Hak, kedaulatan raja, adat istiadat, orang Melayu dan agama Islam. Kita nampak di situ. Maksudnya, British menasihat lebih banyak pada pentadbiran. Kita nampak. Dan selepas merdeka, Islam itu kita tahulah. Semuanya, kalau negeri yang ada raja lah sebagai ketua agama Islam. Bagi negeri yang tak ada raja, wilayah persekutuan dan negeri tak ada raja, semua di bawah yang di-Pertuan Agong. Yang ini saya harap pelajar jelas. Negeri contohnya Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak. Itu semua yang di-Pertuan Agong. Yang lain, raja sebagai ketua agama Islam. Dan kita dah belajar, hanya 9 negeri saja yang akan menjadi yang di-Pertuan Agong. Nanti kita akan lebih detail dalam bab 3. Okey. Nombor 3, bahasa Melayu. Ini pendek je. Lingua franca. Bahasa pertuturan utama. Macam mana kedudukan orang Melayu dan Bumiputera? Di sini Agong lah akan bertanggungjawab memelihara tanpa mengenepikan kaum lain lah. Kepentingan sah kaum lain. Okey. Ni dah agak complicated sikit . Okey. Jelaskan kuasa yang di-Pertuan Agong dalam perlembagaan persekutuan. Okey, boleh tulis di chat, ingat balik. 3M tadi. Jelaskan kuasa yang di-Pertuan Agong dalam perlembagaan persekutuan. Saya minta pelajar tulis jawapan di chat. Ingatkan 3M. Apa dia M? Dah lupa, baru je belajar. Okey, bagi respon. Di mana kita nak cari ni? Ini jawapan dia ada atas. Di sini. Saya dah garis dengan hijau. Apa jawab fungsi dia? Agong boleh? Apa? Mengampun. Menangguhkan hukuman. Satu lagi? Udah. Apa dia? Puisi. Kita tengok. Kita stop sekejap. Kita tengok respon kelas. Apa kuasa yang di-Pertuan Agong? Saya tulis di chat ni. Apakah kuasa yang di-Pertuan Agong? Okey, pelajar ingat 3M. Okey. Cuba bagi jawapan sekejap. Dah lupa itulah ya. Kita kuasa mengampun kot Chia-Liting. Kuasa mengampun, menangguhkan hukuman dan melantik jawatan utama negara. Tadi saya dah bagi tahu jawatan utama ni contohnya Ketua Hakim, Suruhanjaya Pilihan Raya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Semua Suruhanjaya tu dia bebas. Biasanya Agong lah JB kata mengampun, menangguhkan hukuman oleh mahkamah. Lebih detail lah pelantikan bagi jawatan utama negara. Kedua-duanya jawapan sama aja. Tetap full mark. Okey, good. Terima kasih pelajar. Masih ingat sebab kita baru belajar.
Yang kedua ni nyatakan ciri moden. Bila nyatakan ni fakta sajalah. Ciri moden ni contoh bagi kerajaan persekutuan, agama Islam, bahasa Melayu dan sebagainya. Okey, yang berakhir dengan kewarganegaraan itu okey. Okey. Sekarang kita nak tengok balik berkaitan dengan sambungan sikit bawah. Ini. Kewarganegaraan. Cuba tengok. Macam mana sistem kewarganegaraan yang diketatkan dalam perlembagaan persekutuan. Bila kita kata perlembagaan persekutuan, dia selepas berakhirnya pemerintahan British dalam Malayan Union. 1948, kita panggil Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Yang ini pelajar tolong ingat sebab dia banyak berkait-kait. Okey. Satu ialah tidak terdapat warga negara yang sama bagi seluruh negara. Okey, kita tengok sini Yang ini sebenarnya kita tempat dah. Ada, saya tak nak detailkan sangatlah. Ada rakyat raja. Terdapat juga kerakyatan British. Ini maksudnya yang lahir di negeri Selat. Melaka dan Pulau Pinang. Dan kita nampak yang lahir lepas merdeka macam kita ni, dia agak ni automatik lah. Ini kita kena faham. Yang ini saya tak nak detailkan sangat sebab tingkatan 4 kita dah belajar. Okey. Sistem demokrasi. Tolong kita tengok. Kita ada demokrasi berparlimen. Kita ada pilihan raya. Okey, good. Dalam sistem demokrasi, pelajar kena faham umur 21 nanti boleh mengundi. Sebelum 21 perlu daftar. Sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, kita kena daftarlah untuk memilih wakil bagi DUN dan parlimen. Okey, dia kata apa? Asas. Asas demokrasi ialah pilihan raya. Untuk apa? Kita memilih pemimpin menubuhkan kerajaan. Itu sebab kita ada satu Suruhanjaya bebas. Suruhanjaya ini yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Suruhanjaya pilihan raya. Apa fungsi dia? Okey, tolong untuk ingat. Dia kata memilih wakil membentuk kerajaan persekutuan. Kerajaan kita lah. Kerajaan negara kita. Perdana Menteri. Yang kedua ialah wakil negeri. Ini Menteri Besar. Ini adalah Perdana Menteri. Cikgu tulis Yang PM. Yang ini ialah MB. Menteri Besar. Okey, pelajar. Cuba kita tengok soalan latihan. Baru kita nampak sikit Perlembagaan memperuntukkan kuasa Yang di-Pertuan Agong. Apakah tugas Yang di-Pertuan Agong? Okey. Cuba kita tengok. Tadi kita dah jawab dah. Dia ada 3M. Sekarang kita nak pilih satu je. Ramai jawab dengan tepat. Kalau tengok di sini, ramailah jawab dengan tepat. Tengok jawapan pelajar ni. Okey, ramai pelajar. Okey. Jawapan ni samalah menangguhkan hukuman kesalahan. Ingat 3M. Bagi Sultan pun sama. Okey, jadi jawapan di sini kita dah nampak menangguhkan hukuman. Okey. Asas pembentukan demokrasi berparlimen ialah pilihan raya umum.
Baru saja kita belajar. Apa tujuan pilihan raya? Dia nak dua jawapan. Apa tujuan pilihan raya kita ni? Okey, Jason kata D. Rohini kata D, Rohini D, Cialiting D. Okey. Kalau kenapa D? Okey, kita tengok. 3 dan 4. Memilih wakil pemimpin, menubuhkan kerajaan. Baguslah. Jawapan tu betul lah. Bukan keperluan semasa. Bukan boleh sesuka hati kita buat pilihan raya. Memenuhi hak rakyat. Tak. Okey. Kita nampak di sini pelajar. Pelajar pun jelas dan faham. Okey. Di sini kita nampak sedikit soalan esei yang kita nak bincang sebelum kita stop kelas kita. Okey, ciri utama. Okey, cuba tengok soalan ni. Nanti kalau di sekolah cikgu bagi soalan tu pelajar dah nampak. Masih 6, 8. Okey, beza dia kata. Jelaskan ciri-ciri moden. Ciri moden tadi yang ada tentang kerajaan persekutuan, bahasa Melayu, agama Islam. Pelajar kena huraikan untuk dapat 6 markah. Yang paling mudah bahasa Melayu lah. Lingua franca. Islam pun mudah. Ketua agama Islam bagi negara ialah yang di-Pertuan Agong. Negeri raja, negeri yang tak ada raja ialah yang di-Pertuan Agong. Di situ pelajar mungkin dah dapat markah. Okey. Jumpa sini kata kunci itu jelaskan. Kena inilah Okey. Dua jawapan ni, dua soalan ni. Ini yang menarik kelas kita malam ni. Cikgu minta pelajar cuba jawab soalan ini. Nanti hantar kepada cikgu dalam Telegram. Cikgu akan semak. Cikgu nak tengok pelajar faham tak faham. Username cikgu ialah Jiwa Tenang 35. Ini sama kita stopkan ni, kita nak bagi pelajar jawab. Jiwa Tenang 35. Kopikan balik jawab. Kalau tak dapat juga. Ini username cikgu Okey. Okey pelajar Okey, ada nak tanya pelajar? Yang boleh. Kelas kita akan stop. Pelajar jawab dalam bentuk poin pun tak apa tapi kalau jawab dalam esei lagi baiklah. Saya nak pastikan pelajar malam ini kita dah jawab 2.1, 2.2, 2.3. Jadi clear pelajar Ada nak tanya? Tak ada? Okey, kalau tak ada, jelas, terima kasih. Kelas kita berhenti, pelajar buat latihan. Ingat, sejarah ni kena ada latihan. Dan pelajar hantar semula pada saya. Okey, boleh Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi pada minggu depan Dan ikutlah, kalau mungkin cikgu buat satu siri tentang bimbingan menjawab analitik bab 1 dan bab 2 nanti. Okey, terima kasih.